Nabi hanya bertemu dengan Abdullah bin Salam bila? Nabi hanya bertemu dengan Abdullah bin Salam ketika hijrah Nabi. Iaitu pada tanggal Nabi tiba di Quba pada 8 Rabiul Awal. Tahun pertama hijrah itulah, atau bersamaan dengan tahun ke-13 kenabian, sekitar umur Nabi 53 tahun. Pada waktu itu, Nabi telah didatangi oleh beberapa pihak, termasuk daripada kalangan kaum Yahudi. Baik. Pertama sekali, kenapa Nabi tak tuju terus ke kota Madinah? Center of Madinah itu. Untuk makluman kita, pada waktu itu, bandar atau pekan yang paling utama di kota Madinah adalah Quba. So, Nabi sampai di Quba. Kemudian, ada peristiwa selepas 4 hari Nabi di Quba tu, Nabi nak cari tempat. Nabi nak cari lot lah, nak cari tanah di Madinah. Itulah unta Nabi bergerak sehingga diberhenti di tapak masjid sekarang. Jadi pada masa unta itu sampai, tapak masjid itu hanyalah berupa ladang kamar tinggal. Okey, itu sejarah dia. Baik. Masa Nabi tiba di Quba, Nabi dah bertemu dengan wakil daripada Arab Madinah yang telah menerima Nabi dalam perjanjian Aqabah yang kedua. Because sebelum Nabi hijrah bila? Safar. Bulan Safar. Nabi sampai Rabiul Awal. 8 Rabiul Awal Nabi tiba di Quba. Pada bulan Zulhijjah sebelum itu, bulan haji, termeterai perjanjian Aqabah yang kedua. Maknanya orang-orang Madinah telah memberikan kata persetujuan untuk menerima Nabi. Jadi Nabi tiba di Quba itu berlakulah satu perbincangan dan perjanjian di situ. Tapi yang antara yang obses untuk bertemu Nabi adalah kaum Yahudi. Apa sebab? Kerana kaum mempercayai tahun tersebut merupakan tahun yang paling dinanti untuk kemunculan Nabi dalam kitab mereka. Nabi akhir zaman. Banyaklah tanda-tanda dia. Tapi Yahudi ni paling advance. Dia tahu. Boleh dikatakan dia hampir mengetahui exact tahun. Yes. Itu berdasarkan maklumat-maklumat dalam kitab mereka lah. Okey. Kalau kaum Nasrani, dia banyak tanda di langit, saya pernah sebut. Kan? Tanda-tanda di langit itu banyak kejadian meteor, kejadian susunan planet. Itu semua dia orang maklum because ada maklumat dalam kitab mereka. Jadi tahun yang mereka aim akan muncul seorang Nabi, tiba-tiba datang Muhammad daripada Mekah. That's why mereka pergi untuk bertemu dengan Nabi. Huyai bin Akhtab dan adik dia Abu Yasir, ini akhirnya jadi pak mentua Nabi. Sebab isteri Nabi Safiyah binti Huyai. Masa ni belum ada cerita lagi lah. Huyai bin Akhtab ni ketua Bani Nadir. Dia datang, pagi-pagi dia datang. Dengan adik dia Abu Yasir yang juga pembesar Yahudi. Entah apa dia buat di Quba bersama dengan Rasulullah. Safiyah menceritakan, aku lihat ayahku dan adiknya pulang dalam wajah yang suram. Dan aku tidak berani mendekati mereka, namun aku mendengar perbincangan mereka. Bapa saudaraku bertanya kepada ayahku, adakah itu orangnya? Ayahku menjawab, ya. Okey, Bapa faham kan? Sekali lagi, ditanya soalan yang sama, adakah itu orangnya? Ayahku menjawab, wallahi, demi Allah dia. Jika begitu, apa yang engkau akan lakukan terhadapnya? Kata Abu Yasir kepada abang dia Huyai bin Akhtab. Ayah Safiyah lah. Huyai kata, akan ku tentangi dia pada sisa-sisa umurku dia. Itu jawapannya. 100 tahun generasi dia tunggu Nabi. Bila tiba, lawan. Adapun Abdullah bin Salam, dia tanya Nabi 3 soalan nak verify. Nabi atau bukan? Saya pun lupa soalan tu, saya pun tak ingat juga 3 soalan tu. Siapa yang ingat? Ada yang ingat? Termasuk yang online. Makanan pertama ahli syurga. Nabi jawab, ziyadatu min kabdil hud. Bahagian
hujung daripada hati ikan. Paus, Nabi sebut. Lagi? Ada 3 soalan. Anak ikut muka siapa? Salah satu soalan, tapi bukan yang tu rasanya. Tapi soalan tu juga datang daripada orang Yahudi. Ada 3 soalan. Bukan. Dia ada 3 soalan lah. Dia tanya dan 3-3 Nabi jawab, langsung Abdullah bin Salam beriman. Dan dia bukan pembesar, tetapi dia penghafaz kitab Taurat. Dia merupakan macam mufti, orang soleh dalam kalangan Ahlul Kitab. Okey. Tapi ayat 10 sebut, wa syahida syahidum min bani Israel. Dan telah bersaksilah seorang saksi dari kalangan Bani Israel. Soalan dia, adakah Abdullah bin Salam tu Bani Israel? Ni dia. Saya bukan nak membantah tafsir ya. Nanti perempuan kata, ustaz membantah tafsir. Baru ngajar tafsir 5 tahun dah buat tafsir sendiri. Kan? Pandangan ni banyak. Kan? Tak perlu pandangan saya pun. Kalau kita tengok pandangan mufassirin, ahli tafsir pun berbeza dalam masalah ni. Okey. Sebab Yahudi-Yahudi di Madinah itu tidak lagi dinamakan dengan Bani Israel. Mereka sudah hilang identiti bangsa Israel. Mereka tu kalau ditanya bangsa apa, jawapannya Arab. Arab Madinah. Itulah dia. Okey. Asal Ahlul Kitab memang hanya Bani Israel. Betul? Asal Ahlul Kitab. Apa definisi Ahlul Kitab? Mengikut agama Nabi Musa, ikut Taurat dan Injil. Itu definisi Ahlul Kitab. Siapa pengikut Taurat pada asal? Itu agama dia lah. Yahudi itu pun kita namakan. Nabinya Musa. Bani Israel. Maka Ahlul Kitab asalnya hanya Bani Israel. Kitab kedua, Injil, diturunkan kepada Isa. Kepada Bani Israel juga. Nasrani tak wujud lagi, kepada Bani Israel. Nasrani agama Nasrani Kristian. Wujud 300 tahun selepas zaman Nabi Isa. Okey, kepada Bani Israel. Sebab itu definisi asal Ahlul Kitab adalah Bani Israel. Definisi asal. Definisi ini dipegang oleh mazhab Syafi'i sampai sekarang. Sebab itu lelaki Muslim dalam negara kita tidak berpeluang untuk berkahwin dengan Ahlul Kitab. Tak berpeluang. Kesian saya. Sebab apa? Sebab mahkamah kita pakai pandangan Syafi'i, Ahlul Kitab hanya dari keturunan 12 orang anak Nabi Yaqub. Maksudnya mesti Bani Israel. Mana nak cari ni? Tak ada. Tapi di sebahagian negara lain, hukum ini masih dipraktikkan. Mahkamah akan memberikan kebenaran kepada mana-mana lelaki Muslim yang ingin berkahwin dengan wanita Yahudi atau Kristian yang diklasifikasikan Ahlul Kitab. Tapi mahkamah dia buat keputusan. Maksudnya tak payah masuk Islam lah. Tak payah. Kawan saya ada seorang orang Mesir, kahwin dengan Bulgaria. Bulgaria, dia punya rumah 6 jam driving ke Istanbul, dia kata. Dia pernah sebut dengan saya lah, kalau kau sampai Istanbul, kau telefon aku. Bagi tahulah, dia kata, aku 6 jam drive nanti daripada Bulgaria. Dia duduk dekat rumah pak mentua dia lah. No, Kristian. Yes, sekarang dah Islam dah. Kejap je, tak sampai sebulan. Terus masuk Islam. Salah. Sebab apa? Sebab dia tidak ada pemantauan daripada mahkamah dia mengesahkan dia ni Ahlul Kitab ataupun bukan. Sebab kita tak boleh kata all of Yahudi now is Ahlul Kitab. Dan kita pun tak boleh nak kata semua Kristian hari ni Ahlul Kitab. Maksudnya macam orang Cina, dia kamu Kristian tu bukan. Kalau Kristian tapi sekular, Protestan, takkan Ahlul Kitab juga. Hidup tak bersyariat. Kalau Kristian tapi Katolik pun susah. Kalau nak kata ambil Ortodoks sebagai contoh pun kena buat selection. Dia ni Ahlul Kitab. Apa kefahaman dia untuk verify dia ni boleh diklasifikasikan Ahlul Kitab? Ada. Sebab apa? Walaupun ada pendapat kata tak ada, tapi ada ayat Quran yang menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa im min ahlil kitabi illa la yu'minunna bihi qabla mautih.
Tidak ada seorang pun dari kalangan ahlul kitab melainkan akan beriman dengan Isa sebelum kewafatannya. Maksudnya ahlul kitab masih ada. Dan dalam kelompok Yahudi yang ada pada hari ini pun, saya ingat ahlul kitab itu sangat-sangat minoriti. Iaitu mereka yang masih beramal dengan hukum hakam syariat mereka yang nyatanya seperti perkahwinan, sembelihan. Yes. Kan kita jumpa kan Yahudi-Yahudi yang masih pegang tu kosher tu kan. Kosher tu adalah sembelihan orang Yahudi yang kita halal makan. Begitu juga di Mesir, Kristian Koptik tu, saya pun pernah cerita, saya biasa beli di kedai Kristian, dia sembelih Bismillah. Di Koptik kan, memang ahli kitab lah. Dia tak setuju dengan Katolik ke apa benda ni. Dia kata itu semua sekular, dia kata. Macam korang lah, korang pun Islam sekular. Dia kata, kan? Macam tu. Tapi kita still Islam lah, walaupun sekular kan. Okay, so kalau kita nak faham, itu asal definisi Bani Israel. Definisi Ahlul Kitab. Tetapi kita juga perlu akui, ajaran Ahlul Kitab ini menyebar. Meretasi sempadan batas Bani Israel. Saya bagi contoh. Sebelum tu saya nak tanya, ada tak orang di zaman Bani Israel yang dia beriman tapi dia bukan Ahlul Kitab? Ada tak? Katalah dia ni hidup tahun 400 sebelum Masehi. Nabi Isa pun belum lahir. Tapi waktu tu agama Taurat dah ada lah. Sebab Nabi Musa ni sekitar dalam 1500 tahun sebelum Masehi. Yes. 1500 ke 2000 tahun sebelum Masehi. Maknanya Taurat dah ada lah. So zaman tu ada tak orang beriman tapi bukan Ahlul Kitab? Maksudnya dia keluar daripada Bani Israel lah. Dia orang Bani Israel. Tapi dia beriman. Ada. Ada. Agama apa? Ibrahim. Yes. Ibrahim. Dipanggil agama Hanif, dipanggil. Dia beriman tapi dia bukan Ahlul Kitab. Jauh sekali dia bukan Bani Israel. Contohnya apa? Contoh. Zulkarnain. Zulkarnain hidup di saat Ahlul Kitab masih ada. Ahlul Kitab pure Bani Israel. Di saat bangsa Bani Israel. Sebab Zulkarnain tu yang selamatkan Bani Israel dari diperhambakan Babylon ni. Zulkarnain tu sebelum Nabi Isa lah ya? Sebelum. 400 tahun sebelum Masehi. Dunia Barat panggil dia Cyrus the Great. Raja Farsi lah. Dia beriman tak? Dia beriman. Takkan dia tak beriman kan? Allah cerita dalam Quran. Dan memang hidup Cyrus the Great atau Zulkarnain tidak pernah dinyatakan dan tidak ada sebarang bukti yang dia pernah menyembah banyak Tuhan. Bahkan ketika dia menghancurkan kerajaan Babylon pun, yang pertama dihancurkan adalah berhala-berhala sembahan Babylon. Tapi dia Ahlul Kitab? Bukan. Tapi dia beriman. Agamanya Hanif, sandarannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu Macedonia. Dia penguasa, dia hidup sebelum Zulkarnain. Yes, kalau pergi Macedonia tu ada patung dia naik kuda tengah-tengah bandar tu. Tapi dia bukan naik. Kan? Tapi Barat nak kita kenal dia sebagai Zulkarnain. Sebab itu dia dibubuh nama Iskandar Zulkarnain. Salah, siapa sebut Iskandar Zulkarnain, dia telah tertipu dengan tuhmahan tipu daya Barat, fitnah Dajjal. Sebab dia dekat suami tak elok lah. Suami tak elok. Dia gay. Kekasih dia lelaki. Selepas Alexander the Great itu, barulah muncul Cyrus the Great. Cyrus, dialah Zulkarnain. Maknanya, dia dua orang berbeza, berlainan zaman, berlainan agama. Ya, sebab kalau kita type dekat Google Dariel Wall pun, Dariel Wall tu tembok Zulkarnain lah. Dia akan keluar Gates of Alexander. Dekat Google tu. Yes, dia kontrol benda tu. Actually sebenarnya pembina dia Cyrus the Great. That's why kalau kita pergi Iran, kita jumpa banyak lagi tembok lain yang Cyrus the Great bina dulu. Tapi yang Allah rakam yang satu itulah yang besi. Yes. Dia tak boleh masuk agama Yahudi tu lah. Dia tak boleh dia bukan tak boleh masuk. Dia nak jadi Ahlul Kitab boleh. Untuk menerima Taurat. Tapi tak ada keperluan. Sebab dia penerima agama yang benar waktu itu. Dan Taurat hanya kepada Bani Israel. Dia beza dengan Islam. Bangsa apa pun, atau orang yang tak ada bangsa sekalipun,
dia nak kepada tauhid, dia kena Islam zaman sekarang. Maknanya selepas bagi umat Nabi, tidak ada agama yang termaktub hanya ke atas bangsa tertentu. Siapa pun nak agama yang benar, dia kena jadi Islam. Hatta ahlul kitab yang mengaku saya tidak pernah kata Isa anak Tuhan sekalipun, saya nak kekal dalam agama ahlul kitab, tak mahu ikut Quran dan Muhammad, kalau dia mati kufur. Yes, dia kena ikut. Ada hadis dari riwayat Bukhari, Nabi sebut di kalangan ahlul kitab yang matinya tidak beriman denganku, matinya seperti mati orang musyrik. Macam tu. Okey. Yang kemudian dalam Islam siksa. Wajib. Kalau isteri dia tak masuk Islam. Kalau isteri dia tak masuk, biasanya perkahwinan Sekarang ni dia kahwin tu tak apa. Tak ada isu. Kan ahlul kitab. Kan semasa Islam menakluk Syam, Syam waktu tu penduduknya masih lagi ahlul kitab. Duduk bawah Empire Rom Timur dulu. Masa tu, banyak perkahwinan berlaku antara sahabat dan orang-orang ahlul kitab Rom. Hatta Huzaifah pun. Huzaifah ada seorang isteri. Huzaifah ibn al-Yamani ada seorang isteri ahlul kitab. Lama kahwin, tak masuk Islam. Sampai Umar pecat dia. Kan? You are fired. Kenapa? Umar kata tak ada sebab. Huzaifah tanya kenapa? Huzaifah tanya berkali-kali, kerana kamu mempunyai seorang isteri ahlul kitab. Huzaifah marah, kenapa kamu menyekat perkara yang diizin Rasulullah? Umar kata memang Rasulullah bagi, aku tak suka. Tak, bukan apa. Umar tak nak jadi fitnah. Politik kan? Kalau dia bukan pentadbir, Umar tak ada masalah. Isunya dia pentadbir. Jadi Umar tak nak dia jadi fitnah, tu Umar pecat. Bila balik dia mengadu dekat isteri dia dipecat kerana aku ada seorang isteri ahlul kitab apa semua. Isteri dia kata kalau begitu aku masuk Islam. Sonok Huzaifah. Dia bagi tahu balik kepada Umar, Umar kata kembalilah kamu ke jawatanmu. Ya. Ketika dia berkahwin, dalam keadaan status isterinya ahlul kitab, adakah isterinya itu dikira beriman? Tak. Yes. Tapi macam mana perkahwinan dia yang halal? Dan Allah Ta'ala halalkan itu macam mana? Tapi syariat tu sama boleh pakai. Boleh. Sebab syariat tu nak menyatakan syariat itu mati, susah. Dengan syarat dia betul ahlul kitab. Dan kalau kita nak definisikan seperti mazhab Syafi'i mendefinisikan ahlul kitab mesti 12 keturunan dari 12 orang anak Nabi Yaqub, iaitu mesti pure Bani Israel. Di zaman Nabi pun bangsa tu dah tak ada pure. Dah tak ada yang pure. Kita kena ingat Yahudi yang ada di Madinah, itu bukan Bani Israel lagi. Walaupun memanglah ada darah daripada Bani Israel, tapi adakah dia pure Bani Israel? Tak. Campur-campur dah. Dan bahkan mereka dikenali Yahudi Arab pun. Abdullah bin Salam tu kan, namanya nama Yahudi ke nama Arab? Nama Arab. Jadi saya faham daripada soalan puan adalah macam mana boleh berkahwin dengan orang yang tidak diiktiraf iman dia? Boleh. Syaratnya mereka itu ahlul kitab sahaja. Tak boleh kahwin dengan Hindu. Tak boleh kahwin dengan Buddha. Yes. Tak dikira beriman. Ya. Jadi bersama dengan bila suami bersama tidak inginkan berzina. Tak, perkahwinan sah. Dapat anak sah. Tapi bila isteri meninggal, dia dikira kufur. Ya. Sebab dia tidak beriman dengan Rasulullah dan Al-Quran. Tapi apa tu? Nanti dia tak
Ya, betul. Tapi apa tujuan perkahwinan itu? Ya, saya boleh bagi jaminan hampir ke semua perkahwinan ini berakhir dengan keislaman isteri. Dan itu pun yang berlaku di zaman sahabat dulu. Gitu. Sebab dia awal Islam dulu, contoh macam orang Syam kan, yang dah duduk bawah kolonial Rom, Kristian ni lama. Dia orang nak tinggal tu susah. Tapi dia orang tengok tentera Islam ni baik. Lepas tu diizinkan syariat perkahwinan, mereka berebut nak kahwin dengan, yes. Sampai Umar terpaksa announce di Madinah, wahai para kaum wanita, turunkan kadar maharmu. Laku tak laku? Dah lah, tak secomel orang Syam. Ya, contohlah, kan mahar pula mahal. Kan? Begitu. Jadi, itu cerita dia. Tak ada tak perkahwinan yang ada kita tu lelaki. Terbalik. Haram tak boleh. Kalau Fulan dan Fulanah binti Fulan berkahwin dengan Brori Marantika tak boleh lah. Sebab dia terbalik. Brori itu pun kita pun susah nak iktiraf di ahlu kitab. Faham? Boleh faham? Ada seorang presiden di Mesir Muslim lah. Dia ada viral dia kahwin dengan ahlul kitab. Tapi Mesir boleh iktiraf. Mesir memang ada. Pakai tudung. Dia Islam, Kristian. Yes. Muslim Mubarak. Oh, sebenarnya. Dia memang, kita memang boleh jumpa ahli kitab betul lah. Memang pakai tudung. Tapi dia Kristian. Actually sebenarnya Ortodoks pun pakai tudung, tak silap saya. Ortodoks. Tudung hitam macam perempuan pakai ni, banyak kat Mesir. Kalau dia begini, tutup, ikat bawah. Macam orang makcik-makcik kita, mak-mak kita dulu kan. Biasa Kristian. Ya. Saya cakap, saya dah jumpa kat Jordan, dia cakap itu orang Islam. Dia bagi Nalila lah. Oi, sabiti. InsyaAllah sama. Ni dia kan Islam tu. Salam bagi salam. Salam kat pasar kan. Saya pernah kena sound dengan perempuan Kristian. Pakai tudung gitu lah. Tapi saya nampak ada Kristian sebab saya nampak rantai dia keluar. Salib. Lepas tu dia pakai apa benda tu? Oh, celak dia tu kan. Kristian ni macam budak-budak gotik tu kan. Tapi makcik. Marah saya tak bagi salam. Dia seorang dalam van. Lepas tu kita dah tengok tu, kita tahulah yang kita panggil Tramco, pengangkutan awam van. Kita tahulah dia tu Kristian, nampak kali tak adalah bagi salam, senyum lah. Marah dia. Yeah. Okay. Tapi that time di certain tempat je. Tapi kalau kita pergi macam kebanyakannya sekarang sekular, yang Islam pun tak pakai tudung, hak Kristian lagi tak pakai tudung. Contoh macam Ortodoks di Rusia kan, sepatutnya Ortodoks tu perempuan dia pakai tudung, yang Kristian. Tapi kita kena ingat Ortodoks sana Kristian duduk dengan Soviet tak ada agama berapa lama, 70 tahun. Jadi sekular lah. Unless kalau ada Kristian di kampung-kampung di Rusia tu yang memang betul ni, dia keluar bertudung ada. Memang saya pernah tengok pun. Ada. How do you sekular dengan liberal? Hampir sama je. Sekular ni memang secara nyata dia memisahkan agama dengan life dia. Everything about kita punya life kita separate dengan agama. Dan tapi kalau liberal ni dia menyatakan itu part of agama. Maksudnya apa contoh liberal liberal. Tapi dia subjektif tau bila kita kata liberal. Tak juga. Islam liberal tahu. Liberal. Sebab dia menganggap bahawa ideologi dia itu part of Islam. Betul tak Wan? Kan? Ideologi sis tu dia menyatakan ideologi dia adalah part of Islam punya ni lah. Dia more kepada untuk membentuk satu school of thought dalam Islam. Tapi kalau sekular dia terang-terang dia pisahkan. Ya macam tu.
Yes. Dan sekular ni pula sebab definisi pada setiap tempat dia tak sama. Itulah. Wujud pula baru Islam konservatif pula. Pula kan Islam konservatif. Dia konservatif pula. Dia banyak watak. Dia sebenarnya benda tu subjektif lah. Dia banyak watak ni, ialah pergi masjid pakai kepiah, pergi keluar pakai topi. Kan? Lepas tu sampai ni boleh karaoke. Kan? Dia masuk masjid boleh imam. Jadi orang kata, oh ni Islam konservatif. Orang keluarkan istilah. Dah, macam mana kita nak kata? Ialah setakat orang lelaki nyanyi, berkaraoke. Boleh kita kata fasik? Perempuan tak boleh lah. Perempuan, tapi kalau sama-sama dia tak ada hal. Jerit lah. Dalam majlis yang bercampur tapi Malah komen. Alhamdulillah. Wabahi. Wabahi. Okay. So ni kita kawan tadi cerita dia. Okay. Tapi kita kena faham juga perkahwinan itu di bawah pemantauan mahkamah. Kalau perkahwinan itu lama dan mahkamah melihat bahawa si suami itu tidak ada ciri-ciri boleh membawa isteri dia itu ke, tak ada, mahkamah tak benarkan. Bukan kata suka-suka begitu, tidak. Tapi siapa ni saksi dari Bani Israel kalau Itulah. kalau Abdullah bin Salam ni bukan Bani Israel? Baik, nanti kita nak urai. Ada soalan lain tak? Okey, habis ada soalan tak ada? Okey. Baik, okey. Hadirin sekalian. Jadi ayat yang ke-10 ni dia punya maksud ni dia luas, ya. Sebahagian melihat ianya berkait dengan masalah Al-Quran lah. Kul, katakanlah ara'aitum, apakah pandanganmu in kana min indillah wa kafartum bihi. Sungguhnya kalau dia daripada sisi Allah dan mereka tidak beriman, wa syahidan syahidu min Bani Israel, dan bersaksilah seorang saksi daripada kalangan Bani Israel mengakui ala mislihi, yang serupa disebut dalam Al-Quran. Okey, ini banyak pandangan sebenarnya benda ni. Sebab ayat ini pun tak dijelaskan dia punya sebab turun dia secara nyata. Dan dia refer kepada yang mana. Sebab kalau kita nak katakan daripada kalangan Bani Israel yang beriman. Ya. Di kalangan Bani Israel dahulu yang beriman. Ramai saja. Ramai. Cuma dalam kitab ini mereka ia menyatakan lafaz syahid saksi muka surat 312. Perenggan 2 dari bawah. Merupakan isim jenis sehingga mencakup Abdullah bin Salam dan selainnya. Nampak tak? Mereka menyatakan boleh jadi Abdullah bin Salam, boleh jadi selain ni. Kerana dia datang syahidun dalam keadaan tanpa alif lam. Ini dalam bahasa Arab. Maka dia nakirah dipanggil. Nakirah ni dia tak spesifik lah. Ya. Boleh sahaja jadi sesiapa lah. Dan saya bila dapat ayat-ayat Bani Israel ini, dia lebih kepada maksud kaum terdahulu. Semasa Bani Israel masih wujud. Okey. Baik. Okey. Tapi Abdullah bin Salam ni, dia selepas dia melihat Nabi jawab semua soalan dia beriman, dan dia Nabi sebut salah seorang yang dijamin syurga. Yes, Abdullah bin Salam. Macam mana ayah dia? Ayah dia macam mana? Ayah dia penghafaz Taurat. Ayah dia mati beriman tak? Ayah dia dah meninggal lama ke? Meninggal lepas masuk Islam ke? Okey, sebelum kedatangan Rasulullah, siapa yang dikategorikan Ahlul Tauhid? Orang beriman. Sebelum kedatangan Bani Rasulullah. Israel, Bani Nasrani dengan Hanif tu Bani Hanif.
Bagi ada mana gambaran ni. Pertamanya agama Hanif. Mana-mana individu yang beriman Allah yang satu sebagai Tuhan. Tanpa perlu ternisbah kepada apa-apa agama dan kitab, dia beriman. Yang kedua, yang dikategorikan beriman adalah Ahlul Kitab. Tapi tengok jugalah, dia sama ada bagaimana kedudukan Ahlul Kitab dia, sebab pada waktu itu agama Kristian sudah ada. I'tiqad menganggap Isa anak Tuhan dah ada. Jadi kita tak boleh kata total lah. Cuma kita tengok contohnya macam Waraqah bin Nawfal ni sepupu ke bapak saudara Kharijah? Sepupu kan kalau ikut, tapi tua kan. Waraqah bin Nawfal Ahlul Kitab tak? Dia Bani Israel tu agama Nasrani ke? Dia agama Ahlul Kitab. Dia Ahlul Kitab. Dia tak dipanggil Nasrani sebab dia bukan Kristian. Dia Ahlul Kitab. Dia pengamal kitab Injil dan dia beriman. Dia tak menyatakan Isa anak Tuhan. Syurga tak dia? InsyaAllah. Bukan insya-Allah, Nabi pernah jamin. Betul. Ini maknanya kita beramal dengan pengajian yang lepas. Betul, ingat lagi ya? Ingat. Tapi Nabi memang ada jamin innahu fil jannah. Dia di syurga. Sebab dia meninggal sebelum Rasulullah dilantik. Dia meninggal sebelum Rasulullah dia meninggal selepas Rasulullah menjadi Rasul, tapi sebelum perintah menyampaikan. Okey. Katalah setelah Nabi menyampaikan, Waraqah masih hidup. Dan dia tak nak ikut Nabi. Dia nak stick dengan ajaran kitab dia. Kalau dia mati? Musyrik. Yes, betul. Mati dia musyrik. Tapi kenapa Nabi jamin dia syurga? Sebab dia pernah sebut, ketika kamu diusir, aku akan bersama dengan kamu. Maksudnya untuk agama ni. Jadi Nabi pernah dengar kenyataan daripada Waraqah untuk dia bersedia bersama dengan agama Nabi. Macam tu. Okey, maknanya hadirin sekalian, sampai satu masa batas definisi Ahlul Kitab tu sememangnya tidak lagi tertakluk kepada hanya Bani Israel. Ya. Sebab Arab seperti Waraqah bin Nawfal pun dapat agama Injil. Bahkan ada raja dari Yaman yang memeluk agama Taurat. Yang Al-Quran sebut figura ini pernah jumpa dalam Quran, namanya Tubba. Ada kaum Tubba. Raja Tubba nama dia. Taba'in. Ya. Wa in yukazzibuka faqad kazzabat qablahum qaum Nuhin wa 'adu wa Samud. Tak ada. Dia tak ada kat situ. Surah Qaf muka surat pertama. Cuba tengok. Surah Qaf boleh buka phone. Surah Qaf muka surat pertama. Surah Qaf. Kat mana Qaf? Dia agak tengah-tengah jugalah. Qaf. Dia tengah-tengah. Ayat apa buka Quran Mushaf betul Yang page Mushaf. Ayat tengah-tengah apa ayat dia? Baca satu ayat tengah-tengah. Wal arda Madadnaha. Lagi lepas tu? Lepas tu tafsiratan. Terus? Lagi? Wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid. Itu rizqan lil ibad. Rizqan lil ibad. Ada tak word Tubba kat situ? Ini dia kaum Nuh wa ashabir Rassi wa Samud wa qaum itu wa Adun wa Ikhwan Lut. Itu Lut pula. Lepas tu? Lepas tu Aikah. Wa ashabul Aikah wa qaum Tubba. Betul. Aikah ni sama dengan lain lah. Aikah dan Tubba. Ya, Tubba tu raja. Tempat dia Yaman. Ayat apa ni 14.
Tubak tu beriman, raja dia, kaum dia kufur. Oh, Ya. dia tak ada. Tubak tu beriman, Tapi kaum dia kufur. kaum dia kufur. Antara orang yang Nabi sebut macam Zulkarnain, Nabi tak tahu dia Nabi atau bukan. Tubak. Ya. Tubak. Tubak ni dia Yaman, Arab lah. Tapi ada cerita sampai dia menjadi Yahudi. Tapi Yahudi tu pasal dia jadi Ahlul Kitab dan dia beriman. Boleh orang Boleh. bangsa lain masuk agama Yahudi. Yes. Tak. Betul. Sebab apa? Asal dia ni Hanif. Asal agama dia fitrah. Dia anti kepada penyembahan berhala. So, dia ada kuasa. Masa dia ada kuasa, dia nak serang kota Madinah, Yasrib. Pasal Madinah pun that time sembah berhala lagi. Tapi masa dia nak serang kota Madinah tu, dia diperingatkan oleh seorang Rabi Yahudi yang ada. Jangan engkau serang kota ini kerana ia akan menjadi kota bagi Nabi akhir zaman. Itu yang dia akhirnya, dia rasa takjub. Macam mana kamu ada maklumat-maklumat begini? Kan, sedangkan aku beriman juga pada Allah. Tapi dia tak ada maklumat-maklumat itu. Yahudi ni cerita-cerita. Akhirnya dia jadi Yahudi. Tapi beriman, dia jadi Ahlul Kitab. Dia singgah di Mekah, dia nak attack pula kota Mekah kerana berhala apa semua. Sekali lagi Rabai itu kata jangan. Sebab kota ini juga akan berkait dengan Nabi akhir zaman. Dan diterangkan inilah binaan kepada agama asalmu, iaitu Ibrahim, Mekah, Kaabah tu. Dan dialah orang pertama yang mengasaskan Kaabah untuk diselimuti kekal sampai hari ini. Tubak. Sebelum tak ada lah. Tak ada. Ya. Yang mana tu? Tubak tu lah, Raja Tubak tu lah. Sebab dia diterangkan oleh padri Yahudi tu, Rabai Yahudi, inilah binaan kepada agama asal kamu dulu. Iaitu Hanif tu, Ibrahim, inilah binaan dia. Jadi, dia pun tengok sebab ia lah mungkin buruk batu-batu gitu kan. Dia pun asaskan supaya ia diselimuti. Kekal sampai hari ini. Raja Tubak. Kalau ikut sini, kaum dia kalau dalam Quran dicela lah kaum Tubak. Dia bukan Tubak yang macam kaum Lut Nabi, tapi kaum dia yang masalah macam tu. mereka ditimpa azab tu macam azab yang hancur habis lah. Habis lah. Dia kaum tu hilang. Raja Dia macam Pompei. Habis. Mana ada orang Pompei lah sekarang kalau kita tengok kan. Pompei dah Malaya tu Ustaz. Itali kan? Yang tenggelam. Yang kena lava. Habis. Masa lava tu dibuka kan dia orang kekal kat bawah tu. Macam terawet. Sebab dia bakteria tak boleh hidup. Nak musnahkan badan dia. Sebab lava tu. Jadi macam ni kan ukiran. Ya, jadi macam patung. Ukiran. Okey, baik. Okey, boleh lah insyaAllah. Okey. Apa lagi nak syarah? Satu ayat. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, kalau sekiranya dia adalah sesuatu yang baik, tentulah mereka telah mendahului kami, yakni beriman kepadanya. Dan kerana mereka itu mendapat petunjuk dengannya, maka mereka berkata, ini adalah dusta yang lama. Okay. Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah. Dia sebenarnya ada, Allahu alam, ya, tapi ada petunjuk yang mungkin cerita ni adalah Injil. Sebab Injil ni dia macam ni tau. Sebab
Injil ni didustakan oleh Bani Israel ni. Dia orang asalnya menerima Isa, tapi dia orang tolak Isa sebab Injil. Okay? Yes. Bani Israel, Yahudi tolak Quran tak? Tolak. Dia bukan istilah tolak Quran lah. Sebab dia tak mau beriman dengan Rasulullah, maka apa yang turun pada Nabi pun dia tak pakai lah. Tapi macam musyrikin Mekah, dia memang tolak Quran. Rasulullah baca ayat-ayat Quran kepada Yahudi. Yahudi tak ada kata apa. Sebab dia familiar dengan kitab. Tapi yang lawan, yang bantah, yang nak pergi buat surah baru ni musyrikin Mekah. Tapi Yahudi dia ada sejarah, dia tolak apa? Injil. Pasal apa? Ada dua faktor besar. Tak nak ikut. Hukum, yes. Sebab salah satunya hukum riba. Dia orang dah kaya dengan buat riba maksud. Kalau tengok ayat riba, Allah kecam siapa dalam Quran? Wala ta'kulur riba. Alladzina ya'kuluna riba. Orang-orang yang memakan riba. Al-Quran dah bagi tahu, Allah dah bagi isyarat satu zaman nanti manusia akan dibelit masuk dalam sistem riba. Tapi wallahu alam, Allah kecam pemakan riba. Terpaksa lah kalau rumah satu. Kalau rumah dua, tiga pun terpaksa. Sebab tu pendirian saya keperluan bagi yes. Itu je lah. Dah ada alternatif sekarang. Keperluan rumah, satu loan. Kereta ni keperluan dia tak boleh satu sekarang. Lebih dua, yang ketiga tu beli cash. Apa tu, Viva baru. Bukan Viva, apa kita baru tu. Maksudnya kalau nak beli rumah nombor 2 kena pakai cash. Kena pakai cash. Tapi bank Islam pun tak jadi lah. Kita ambil dengan bank Islam. Dia macam ni lah. Di kalangan ustaz-ustaz ni pun dia ada dua mazhab kan. Bab bank ni. Ada yang kata, ada yang still menganggap riba. Ya, penghalalan riba melalui nama jual beli. Ada. Ustaz-ustaz macam tu ada. Dan dia berperang dengan ustaz-ustaz bank. Ustaz-ustaz yang kata bahawa kita dah ubah banyak benda. Macam itulah. Saya dengar je hujah dua-dua pihak. Saya dengar hujah dua-dua pihak, saya tak boleh buat keputusan. Okay, solid lah maksudnya. Sebab saya pernah dengar daripada orang bank yang memang duduk atas. Dia nak nampak beza tu, dia pecahkan CEO konvensional, CEO Islamik. Sama. Tapi pihak atas saya sebut, kalau konvensional boleh buat untung 100 juta, Islamik pun kena buat untung 100 juta. Kalau tak, no point jadi Islam ke, jadi Buddha ke, jadi apa. Sebab bank is profit based. Kok mana? Jadi kesimpulan daripada situ, saya buat keputusan secara peribadi. Saya mengambil benda yang keperluan. Itu je. Ambil yang Islam ni tapi satu je lah keperluan. Satu je. Yang satu konvensional memang kena tolak terus kan. Tolak. Kalau jual rumah semasa, bolehlah pergi ambil lain. Itu saya punya pendirian. Sebab memang dia makan daripada kita rumah ni kau-kau. Kalau kita berhutang Ustaz, tengok prinsipal tak bergerak Ustaz. Betul. Memang. Saya dah bayar 6 tahun. Sekarang rate interest saya sekarang ni baru naik bulan ni efektif untuk kadar baru pembayaran. Bulan ni rate dia kembali kepada rate asal saya buat loan dulu. Ya, dulu bayar 3650 first. Sekarang jadi rate yang sama 3629. Berapa dia tolak? 25 ringgit tak 25 tak sampai 20 ringgit lebih. Yes. Maknanya berapa prinsipal dia yang bergerak untuk tempoh 6 tahun daripada 35 tahun. Macam tu. Tapi kalau nak minta fatwa, nak saya bercakap bagi nak menghalal boleh, saya boleh ubah tune ni. Kita boleh adjust. Boleh. Nak menunjukkan benda ni memang boleh adjust. Ya. Saya boleh adjust kalau nak kata. Jangan tengok yang itu. Kita kata, kan sekarang ni kita mengakui bahawa kita tidak mampu membeli. Jadi siapa yang mampu membeli? Siapa? Bank yang mampu membeli.
So dan pemaju tidak boleh tidak mahu menjual secara ansuran kepada kita. Ada pihak lain yang setuju nak menjual secara ansuran kepada kita. Jadi kita belilah daripada dia. Nampak tak? Senang kan? Ubah tune macam tu lah. Ya, kalau orang ada cash, saya pun kalau ada cash harga rumah saya bayar je rumah terus. Sebab apa tau? Kita kan, katalah Puan Azni ada 1 juta. Ada 1 juta Puan Azni ni. Senyap-senyap. Puan Azni ada 1 juta dalam akaun. Hari tu tanya zakat 1 juta kan? Sikit. Katalah ada Puan Azni ada 2 juta. Baik. Boh dalam bank. 2 juta ni dalam bank. Saya 2 juta semua senang tak apa. Boh dalam bank. Apa kita dapat? Apa manfaat daripada 2 juta? Dapat dividen. Dapat dividen. Dapat bertambah lah. Simpan dalam. Simpan. Apa yang kita dapat? Tak ada. Jangan dapat riba tu tolak tepi dulu lah. Sodok lah bila buka apps. Oh, banyaknya kosong. Ekonomi tak bergerak lah. Katalah Puan Tunku ada 2 juta juga. 2 juta. Saya ni Ustaz, kan saya malas dah nak tersimpan ni. Tak manfaat. Puan Tunku beli rumah cash 2 juta. Banglo dia beli. Dekat Nenek Alam. Cash 2 juta. Beli terus. Okay. Dapat duduk banglo, dapat nikmati kehidupan dengan rumah yang luas, besar, dengan wang yang ada. Bezanya Puan Tengku dalam bank tak ada duit. Puan Azni duit 2 juta dalam bank. Mana untung? Siapa untung kat sini? Ada rumah lah. Ada duit banyak lah. Dah Sebab duit sekarang ni is apa macam tu? Dia cashnya macam kita sebab itu sekarang ni yang untunglah lagi ni Puan Tengku sebab dia dapat manfaatkan 2 juta tu dengan nikmat hidup. Tapi maintenance terus Ustaz. Tapi dengan syarat ada income lah. Ada income lah. Kan? Macam tu. Sedangkan kita yang dudukkan duit tu dalam bank, kita tak dapat manfaat tu. Contoh, duit melambak berkepul-kepul dalam bank tak dimanfaatkan. Contoh, khairat kematian. Serius saya cakap. Tengok khairat kematian, duit khairat kematian dekat surau dan masjid. Berapa ratus ribu ada dalam bank. Ya. Ini rekod dan menaya. Tak apa. It's okay, no problem. Kerja je macam biasa. Kerja je macam biasa. Saya tak tu. Kan dia macam ni, apa pun sekarang ni kalau namanya bank, dia akan terikat dengan satu sistem yang sama. Tu je. Hanya dia olah produk itu macam mana kita nak olah. Dia nak mengislamkan lah. Nak menghalalkan, nak mengislamkan, masukkan dia Islam, tapi profitnya tetap sama. Adakah bank boleh berkorban kalau konvensional dia untung 100,000, untuk Islam tak apalah, kerana Islam kita untung 50,000. Mana ada bank macam tu? Dia untung lebih lagi. Jenamahan lah yang sekarang ni kan. Yes. Daripada segi macam mana dia membuat profit, dia tak nak tahu. Tapi dia nak tahu dia ada profit. Tugasnya orang dalam bank ni olah. Itu je. Dan tergantung kepada orang yang berilmu, bagaimana pengiktirafan dia kepada benda-benda itu. Terlibat, kita tak makan riba. Cepat tak buat haji. Kalau yang Ustaz ada duit dalam bank tu, kita kena belanja lah tu. Macam cepat.
Saya suka. Itu yang saya kata. Kan? Jangan simpan banyak lah kan. Kalau kita simpan banyak, okey lah. Saya cerita ni baru sebab saya cerita ni, saya ada seorang kawan. Dia beli rumah cash lah. Beli cash. 1.2 lebih kurang kan. Dia beli tu. Tapi saya tanya dengan dia, okey ke boleh keluarkan duit macam tu untuk beli 1.2 million dia beli cash? So, saya kata ni mesti ada banyak lagi ni. Tak ada Ustaz. Wallahi Ustaz. Dia kata saya ada 1.2 lebih je. Yes. 1.2 lebih. Dia keluarkan tu tinggal berapa je tu. Rumah ni pun saya beli Ustaz. Saya tak boleh buat renovate ni. Tak mampu. Tapi saya selalu duduk minum dengan dia, sembang dengan dia kan. Tapi dia punya logik dia bagus. Dia kata kawan-kawan saya nampak benda depan mata saya. Satu. Kalau ada rezeki, mana dah tahu saya boleh jual rumah saya boleh duduk sini. Saya boleh manfaatkan. Kalau saya buat sikit-sikit, saya buat homestay, orang boleh duduk, boleh dapat income. Kalaulah kata saya desperate, tak ada duit, saya jual. Saya dapat balik. Mana betul rumah kedua dia lah. Rumah kedua. Tak, itu bukan. Okay. Nampak kan? Itu dia punya keadaan lah. Jadi, hadirin sekalian, antara punca penolakan Bani Israel dulu, orang Yahudi terhadap Injil adalah masalah riba. Masalah riba kerana apa? Kerana Nabi Isa menentang sistem mereka buat duit. Yang pertama. Yang kedua, ketaasuban membabi buta orang-orang Yahudi kepada apa yang mereka tak ikut pun, iaitu Taurat. Jangan jadi seperti orang Yahudi. Jangan ta'assub kepada sesuatu, ya, dalam keadaan kita tak ikut pun. Kita mengakui kita cinta, kita sayang, tapi kita tak ikut pun. Itu dia. Banyak orang Islam macam tu. Mengaku cinta, mengaku sayang, melambung. Puji. Tapi ikut? Tak. Hak tak diajar buat? Banyak. Hak tak disuruh buat? Banyak. Tapi bab mengaku cinta, dia orang lah nombor satu. Sama lah juga macam Bani Israel dulu. Bab nak angkat julang Taurat ni, nombor satu. Apa Taurat cakap dia ikut? Tak. Sampai Nabi Isa bawa kitab baru, dia tolak kitab tersebut. Ada tak dari kalangan Bani Israel yang mengakui kitab tu benar? Adalah daripada kalangan follower pengikut Nabi Isa alaihi salam. Tapi Injil tu tak maksudkan Taurat. Macam Quran maksudkan yang lain. Injil tidak memasukkan Taurat, tapi dia macam sebab tu dia all new, dia bawa tambahan, macam pelengkap lah. Okay, insyaAllah. So Allahu a'lam, kita sambung berikutnya pada kuliah akan datang, ayat yang ke-12 insyaAllah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.